Salam bahagia, kita bersama lagi dalam Ruang Bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV dan sudah pastilah hari ini juga kita memilih satu lagi topik yang cukup penting, menarik dan relevan sebenarnya dengan perkembangan semasa, dan kita ada 3 tetamu yang cukup istimewa yang sudah pun berada di studio Ruang Bicara ini untuk bercakap tentang isu yang menjadi pilihan kita, iaitu Felda, kejayaan dalam keberkatan. Dan mungkin ramai juga sudah pun mengetahui bahawa pada 14 hari bulan Julai yang lalu, sambutan Hari Peneroka Felda 2022 telah pun dilaksanakan dan ianya telah pun disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dan sudah pastilah banyak perkara yang akan kita sentuh sempena dengan sambutan Hari Peneroka Felda 2022 ini. Jadi apapun, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan tetamu-tetamu yang sudah pun bersiap sedia bersama saya di studio Ruang Bicara ini. Di sebelah kanan saya ini, berseorangan sebenarnya, kita ingin mengucapkan selamat datang semula kepada Yang Berhormat Tan Sri Idris Jusuf yang merupakan pengurusi Felda. Jadi Tan Sri, apa khabar? Alhamdulillah. Lama juga kita tak bersama Tan Sri. Dah 2 tahun COVID. Aduh. Jadi selamat datang semula ke Ruang Bicara ini. Yeah. Dan kita juga ada 2 tetamu yang mungkin buat pertama kalinya muncul di program Ruang Bicara ini. Yang paling hampir dengan saya, kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan selamat datang kepada yang berbahagia Dato' Amiruddin Abdul Sattar yang merupakan pengarah besar Felda. Jadi Dato', apa khabar? Salam, khabar baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pertama kali tu Pertama kali. Tak apalah. Always ada yang kali pertama tetapi bukan kali terakhir sebenarnya. InsyaAllah. Dan kita juga ingin mengucapkan selamat datang kepada seorang lagi tetamu, iaitu yang berbahagia Encik Muhammad Fazli Hassan yang merupakan Presiden Majlis Belia Felda Malaysia. Jadi Fazli, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Ini pun pertama kali Fazli? Saya kali kedua. Dulu sebelum dengan siapa? Ni Hari Belia Negara bersama dengan Majlis Belia Malaysia. Betul. Jadi terima kasih sekali lagi kerana sudi bersama dengan kami. Dan kepada anda yang sedang mengikuti program Ruang Bicara ini, seperti biasalah kami juga sebenarnya memberi ruang dan juga peluang kepada anda untuk berkongsi pandangan dan juga pendapat ataupun bertanya apa saja berkaitan dengan topik yang kita pilih hari ini. Jadi seperti biasalah 2 talian kami sediakan kepada anda di 0326979767 dan juga 0326979768. Jadi gunakanlah kesempatan ini untuk melontarkan apa saja persoalan yang mungkin menarik yang akan dijawab oleh tetamu-tetamu yang berada di studio Ruang Bicara ini. Baiklah, kita mulakan dulu bersama dengan orang kuat Felda lah, sudah pastinya, iaitu pengurusi Felda. Barangkali Tan Sri, menarik jugalah kita bercakap tentang sambutan Hari Peneroka Felda 2022 ini, tema yang dipilih, dan bagaimana Tan Sri melihat apakah ianya sesuatu yang cukup signifikan, sesuatu yang cukup berkesan sebenarnya dalam menaikkan lagi ataupun membantu lagi peneroka Felda di seluruh negara. Tan Sri. Ya, terima kasih. Kita lihat tema Hari Peneroka tahun ini ialah kejayaan di dalam keberkatan. Kejayaan dalam kita tak berjaya dan ianya berjaya di dalam keberkatan. Kejayaan dalam konteks hasil peneroka meningkat, pendapatan peneroka meningkat, mereka hidup dalam aman tenteram, itu kejayaan. Kita nak jadi Fortune 500 company pada tahun 2040 nanti, itu kejayaan yang kita nak tempa. Di masa yang sama kita berjaya dalam keberkatan. Keberkatan bermaknanya sebab tu kita mengadakan program-program, katakanlah di Felda, program sedekah 300. Kita menggalakkan peneroka-peneroka untuk bersedekah. Itu dan kita kutip tahun lalu 9.9 juta ringgit. Tahun ni kita melancar pula wakaf Felda. Wakaf Felda ni kita dah kutip sehingga kini 24 juta ringgit. Sebenarnya kita berjaya, tapi berjaya kita itu kita membangun dan kita menderma. You grow and you give. Kalau kita lihat, man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Siapa kita menyenangkan orang yang memerlukan, insya-Allah
Allah akan menyenangkan kita. Jadi perkara ini kita tanam dalam program Felda. Jadi kita nak berjaya, tetapi kejayaan itu biarlah dengan penuh keberkatan. Itu kita guna tema tersebut. Saya tertarik hati bila Tan Sri sebut tentang tema dan juga apa yang dilakukan oleh Felda sendiri. Tetapi reaksi dan juga sambutan daripada warga-warga Felda sendiri, apakah mereka bersetuju dengan apa yang dibuat, ataupun ada pihak yang menganggap bahawa kenapa saya mesti melakukan wakaf ataupun menderma daripada pendapatan saya. Ada juga yang bersuara begitu sebenarnya. Betul. Tapi memang pada tahun lalu apabila kita mulakan program sedekah 300 ini, pada peringkat permulaannya ada resistance. Tapi akhirnya dia kata bagus. Dia kata kita pasal kita lihat matinya anak Adam itu ada tiga perkara. Antaranya sedekah jariah. Dia kata ini bagus juga pengurusi ni. Jadi akhirnya mereka dah budaya memberi itu dah jadi budaya dalam Felda. Macam filem Mak Kilau. Tengok filem Mak Kilau, dia kata khairun nas anfa'uhum linnas. Ada perkataan tersebut keluar, saya terkejut. Orang yang baik itu ialah orang yang boleh beri manfaat pada orang lain. Jadi peroka nak masuk syurga. Jadi dia lihat ini satu program yang baiklah. Alhamdulillah penerimaan warga lebih baik, tapi adalah suara-suara sumbang memang ada. Tak boleh lari lah. Betul. Tak boleh lari. Saya juga tak dapat pandangan Datuk Amiruddin lah dalam isu yang sama ini. Tetapi yang lebih menarik lagi, Datuk, kalau kita lihat semasa pelancaran Hari Peneroka Felda 2022 yang disempurnakan oleh Amat Berhormat Perdana Menteri, berbagai inisiatif, berbagai insentif sebenarnya diberitahu ataupun diwar-warkan. Apakah itu satu lagi langkah yang cukup positif yang dilakukan oleh Felda dan juga kerajaan secara keseluruhannya, Datuk? Saya nak kaitkan dulu dengan kejayaan dalam keberkatan ni. Bila kita sebut kejayaan tu, yang pentingnya lebih kepada kejayaan Felda. Kita nak memperkasakan Felda supaya bila Felda banyak duit, banyak apa kelebihan yang dia boleh kongsi dengan peneroka, semua akan merasa kejayaan tu. Jadi antara memang banyak dalam pengumuman Perdana Menteri pada Hari Peneroka itu, antaranya yang besar yang saya nak tekankan di sini adalah pengumuman berkenaan dengan kos pusat pengumpul getah. Kita nak bagi juga keutamaan kepada peneroka getah. Rata-rata kita lihat dalam masa 2 tahun ni, alhamdulillah, peneroka sawit banyak mendapat hasil yang lumayan, hasil daripada peningkatan harga sawit itu sendiri. Jadi kita tak nak abaikan dan peneroka getah anggap mereka ketinggalan. Jadi kita dapat pengumuman di mana Felda akan mengambil alih pusat memenggur getah, PMG, secara ringkas. Dan dengan itu kita harap dapat mengurangkan kos proses getah sendiri sebanyak 28 sen. Jadi bila kita dah ambil alih itu, kita akan tanggung kos pengendalian pusat mengumpul getah. Dan secara tak langsung peneroka akan dapat melihat hasil harga getah akan naik, bukan naik di pasaran, tapi naik oleh kerana kita kurangkan kos proses tu sebanyak 28 sen. Dan kita pun dah lihat dalam masa sebulan ni SMR, getah kering yang dihantar oleh peneroka melalui Felda, dapat kenaikan sebanyak 28 sen daripada RM6.50 sampai sekarang melebihi RM6.80. So alhamdulillah, itu yang kita antara kelebihan-kelebihan yang kita nak kongsi bersama dengan peneroka, terutamanya peneroka getah, seperti yang diumumkan pada Hari Peneroka yang lepas. Okey, banyak lagi inisiatif yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebenarnya pada hari tersebut. Nanti kita akan dapatkan komen daripada Tan Sri dan juga Datuk. Tapi menarik jugalah kalau kita dapat pandangan daripada Presiden Majlis Belia Felda Malaysia sendiri. Penerimaan generasi muda, anak-anak muda macam mana terhadap apa yang telah pun diumumkan oleh Amat Berhormat Perdana Menteri? Okey, apa yang saya lihat pengumuman yang dibuat oleh Perdana Menteri hari itu, dia menyeluruh kepada semua golongan. Selain daripada golongan peroka, generasi Felda pun kita dapat manfaat juga. Ada 2 perkara penting yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Yang pertama berkaitan dengan tabung usahawan belia Felda sebanyak 10 juta, di mana akan diberikan pinjaman tanpa faedah
kepada usahawan-usahawan Felda yang sedia ada ataupun usahawan-usahawan baru yang kita nak gilap lah. Selain daripada tu, kita juga nak menggalakkan usahawan-usahawan kita ni terlibat dalam perniagaan dengan menggunakan digitalisasi lah. Jadi dengan bantuan ataupun pinjaman tanpa faedah yang disediakan ni dalam bentuk tabungan ni, saya rasa dia akan memberi manfaat kepada ramai usahawan Felda lah. Yang kedua berkaitan dengan perumahan. Perumahan ni ada dua. Dalam satu bab yang sama, perumahan generasi baru Felda yang telah diduduki dan yang belum diduduki. Yang telah diduduki ni sebelum ni peserta-peserta lebih kurang 2,000 orang lebih. Mereka membayar sewa bulanan. Yang sebelum ni tidak disebutkan bahawa sewa itu termasuk dalam harga rumah. Tapi Yang Maklumat Perdana Menteri telah mengumumkan bahawa sewa yang telah mereka bayar selama ni akan dijadikan sebahagian daripada harga rumah. Contohnya katakan sewa satu bulan 300, dia dah bayar selama 10 bulan RM3,000, harga rumah tu RM90,000, jadi RM90,000 tolak RM3,000. Itu antara manfaat yang diberikan. Dan ada sebahagian daripada projek perumahan generasi baru Felda ni yang masih belum disiapkan, akan disiapkan melalui inisiatif daripada pembiayaan swasta lah. Yang lebih penting, keperluan untuk generasi Felda untuk dapatkan rumah yang mereka impikan dan kediaman-kediaman yang mereka sering sebut sebelum ni, insya-Allah akan dibantu oleh pihak kerajaan dan juga pihak Felda itu sendiri. Okey, baik. 66 tahun usia Felda Tan Sri, kalau tak silap saya. Betul. Jadi kalau seorang manusia tu sebenarnya ia sudah cukup dewasa sebenarnya. 1 tahun lebih muda. Jadi apakah Tan Sri melihat bahawa setelah 66 tahun Felda menempuh pelbagai cabaran dan dugaan sebenarnya, apakah Tan Sri melihat bahawa Felda sekarang ini berada pada satu kedudukan yang amat stabil, dan mungkin juga dengan kedudukan yang stabil ini akan membuka dimensi-dimensi yang lebih mencabar sebenarnya kepada Felda di masa-masa yang akan datang. Tan Sri, kita kena menerima hakikat bahawa 4-5 tahun yang lalu Felda mempunyai masalah. Sebab tu kerajaan mengemukakan kertas putih dan satu pasukan petugas di bawah Tan Sri Wahid Umar ditugaskan untuk memberi apakah masa way forward untuk Felda. Dan masa itu saya masuk pada bulan Mei tahun 2020 dan kita memastikan cadangan-cadangan itu dilaksanakan. Sebab itu kerajaan membantu Felda dengan memberi bantuan pelaksanaan sukuk lah untuk menstrukturkan semula long term debt kita. Hutang jangka masa panjang sebanyak 10.7 bilion. Sukuknya 9.9 bilion ringgit. Dan alhamdulillah dengan itu kita telah mula melangkah ke hadapan, dan saya mengatakan sekarang ini kita dah tangga 60% lah untuk membaiki terus Felda. Dan saya jangka, tapi kita tahu, dan insyaAllah saya menganggap Felda sebagai lumbung emas. Dan saya melihat potensi yang besar ada dalam Felda. Bukan hanya potensi tanah yang kita katakan yang begitu luas, lebih 2 juta ekar, tapi generasi Felda, jangan lupa, yang lebih 2 juta orang sebenarnya yang telah jadi lawyer, jadi profesional, jadi VC, jadi Timbalan Menteri. Ini sebenarnya social mobility yang tidak jarang disebut oleh orang ramai. Tapi saya nak beri penekanan satu. Sejak setahun yang lalu, kita lihat penambahbaikan telah dilaksanakan. Ini jarang dikatakan, tapi dikatakan oleh Perdana Menteri semasa Hari Peneroka bahawa kita telah masuk ke dalam poket peneroka lebih 1 bilion ringgit. Kerana kita lihat peningkatan hasil ladang peneroka daripada 17.5 tan 1 hektar 1 tahun meningkat pada 19.5, 2 tan 1 tahun peningkatan. Kalau 2 tan untuk 360,000 hektar, 720,000 tan kali 1,000 1 tan, 720 juta ringgit. Tak masuk lagi kenaikan kadar perahan 0.5%, lagi 200 juta ringgit, pengurangan harga baja yang 200 juta ringgit melalui proses-proses yang kita laksanakan. Nilai yang telah diberi, bukan nilai saja, duit ni. Duit masuk dalam poket broker sejak setahun yang lalu ialah lebih pada 1 bilion ringgit. Itu tak masuk kenaikan harga. Ini saya kata tambahan nilai 2 tan tadi. Yang inilah perkara-perkara yang sedang laksanakan. Sebab tu saya katakan bahawa
potensi Felda ini begitu baik sekali lah. Dan saya melihat kita akan jadi syarikat Fortune Global 500 dalam masa sebelum 2040 nanti. Okey, masa depan Felda yang cukup menarik Datuk Amiruddin ya. Tetapi hakikat yang harus kita kongsi sama ada kita suka ataupun tidak. Ramai berpendapat bahawa sejak Yang Berhormat Tan Sri Dri Jusoh dilantik sebagai pengerusi Felda, ianya seolah-olah telah memberi satu nafas baru, satu cahaya yang mungkin lebih jelas sebenarnya dalam usaha untuk memajukan lagi Felda. Apakah Datuk melihat bahawa ada perubahan yang cukup besar sebenarnya sejak ini bukan membodek ya, tapi satu hakikat yang harus kita kongsi bersama bila Tan Sri Dri Jusoh mengambil alih sebagai pengerusi Felda. Depan Tan Sri saya harus Terpaksa. Memang betul. Tapi langkah-langkah yang dibuat di dalam Felda hasil pimpinan Tan Sri Dri Jusoh sendiri. Ini kerja bersama je, bukan seorang dia. Ni pengarah besar yang buat kerja ni. Ada banyak faktor-faktor lain lagi lah. Terutamanya Dibantu pula oleh beliau sebenarnya. Betul. Kita dah perkukuhkan ahli lembaga pengarah Felda itu sendiri dengan memasukkan ahli-ahli yang profesional dan dari berbagai peringkat. Kalau nak lihat Felda, kejayaan Felda ni bukan baru. Kita bukan mustahil Felda boleh berjaya, seperti Felda telah berjaya sebelum ini. Dah mempunyai hasil yang baik dan juga dana yang cukup besar. Jadi pengalaman berjaya itu dah ada. Cuma kita nak susun balik struktur pengurusan supaya visi dan misi Felda tu dapat diterjemahkan dengan lebih berjaya. Dan pada masa yang sama kita nak bawa balik disiplin kerja tu. Sebab kalau nak ikutkan pengalaman petugas-petugas di dalam Felda untuk mengurus ladang, memang dah sedia ada. Ilmu, pengalaman dan pengetahuan untuk mengurus ladang dan peneroka tu tak ada di tempat lain, hanya di Felda. Cuma kita harus menggarap petugas-petugas yang sedia ada untuk membawa kembali kejayaan Felda. Untuk membawa kembali kejayaan Felda, apakah Datuk dan rakan-rakan juga melakukan pendekatan yang berbeza dalam usaha untuk mencapai matlamat ini? Of course, Felda berjaya dalam 10-20 tahun yang lepas. Kita ada pengalaman yang lepas, tapi kita harus juga membawa ilmu baru, pendekatan yang baru, terutamanya digitalization, mechanization, untuk menjadi lebih relevan dengan cabaran-cabaran yang ada buat masa ini. Jadi hasil gabungan pengalaman yang lama dengan pengetahuan dan kaedah baru, saya pasti Felda boleh berjaya sekali lagi. Okey. Cuba kita dengar pemikiran baru itu tak ada sebut lagi. Pemikiran baru. Beliau boleh Fadli boleh berkongsi tentang pemikiran baru itu. Apakah generasi muda yang menyertai yang berada dalam Felda sekarang ini datang ataupun berubah dari segi pendekatan pemikiran mereka? Okey, pertamanya apabila Datuk Sri datang kepada Felda, dia bawa program NLP. NLP ni untuk mengubah pemikiran kita lah, menjadi seorang yang lebih positif dan juga bersungguh-sungguh dalam kita melaksanakan segala apa yang kita nak laksanakan. Tapi yang lebih penting bagi saya untuk kali ni punya term bila Datuk Sri bila Tan Sri duduk sebagai pengurusi Felda, pelibatan generasi Felda tu diberi tempat lah. Dulu kita ni susah untuk mendapat tempat dalam kepimpinan. Hari ini generasi muda dah mula didudukkan sebagai di rancangan, contohnya sebagai timbalan ketua blok, timbalan ketua proker rancangan, timbalan ketua proker wilayah, timbalan ketua proker kebangsaan. Semua ruang-ruang ni telah diberi peluang kepada orang muda supaya kita dapat menimba pengalaman untuk kita menjadi pemimpin pada masa akan datang. Jadi dengan adanya peranan-peranan sedemikian, alhamdulillah kita dapat menyumbangkan kita punya buah fikiran, kita punya cadangan dan sebagainya untuk kita sama-sama memajukan Felda. Sebab dalam Felda ni, kejayaan ni kalau nak capai mesti ada hubung kait antara dua pihak. Yang pertama pihak pengurusan Felda tu sendiri, dan yang kedua warga Felda. Bila ada kebersamaan dan kebersatuan antara dua pihak ni, antara kaki tangan dan juga pihak warga Felda, termasuklah generasi Felda, insya-Allah Felda boleh berjaya seperti dulu. Sebab Felda dah berjaya mengeluarkan 112,638 keluarga miskin
yang dulu miskin hari ni tak miskin lagi. Saya selalu pesan dekat kawan-kawan segenerasi Felda, kita ni dulu masuk Felda asalnya anak orang miskin, sama-sama kita miskin. Hari ni selepas Felda berumur 66 tahun, kita dah tak miskin lagi. Inilah hasil daripada kerjasama dan kebersamaan antara pihak pengurusan dan juga peneroka itu sendiri untuk membina Felda sehingga ke hari ini. Itu menarik Tan Sri daripada apa yang disebut oleh Fazli sebenarnya. Tetapi ada lagi golongan ini bukan rahsia sebenarnya. Lagi tadi pun saya terima banyak mesej suruh tanya soalan ini soalan itu kepada Tan Sri. Sebab itu saya nak lontarkan soalan itu. Ada lagi yang merasa tidak puas hati dengan the whole cara Felda diuruskan sebenarnya. Ada pihak yang mengatakan mungkin ada cara yang lebih baik untuk mengukuhkan lagi kedudukan Felda itu. Tetapi saya percaya Tan Sri ada visi ataupun vision ke arah memastikan bahawa Felda akan mencapai matlamat yang ingin dicapai walaupun terpaksa menunggu 66 tahun lamanya sebelum ini. Sebenarnya kita terbuka jika ada cadangan-cadangan, kita boleh terima. Katakanlah dikatakan tadi the blok lagi kepada rancangan, kepada wilayah, kita beri ruang kepada orang muda untuk di samping MBFM majlis belia, kita ada KAF kami anak Felda juga yang memberi pandangan-pandangan kepada kita. Dan semasa baru-baru ini tahun lalu kita membuat pemilihan di peringkat daripada blok kepada peringkat pusat menggunakan Google Form. Very transparent, telus. Jadi dan kita telah laksanakan banyak-banyak program, katalah program teknologi. Sekolah-sekolah dah ada smart classroom. Betul. 101 buah sekolah. Coding and robotics ini baru. Ini sekolah rendah. Akan dilaksanakan 270 buah sekolah rendah di kawasan di rancangan Felda. Ini juga perkara yang baru kerana bila kita bercakap pasal IT, ABC ataupun alih bata IT ialah coding. Kita terapkan supaya menarik generasi muda ni pulang daripada bandar ke Felda. Dan kita gunakan SPMS, System Smart Plantation Management System Solution, di mana pokok-pokok kita yang di ladang ni saya tahu. Saya pergi rancangan Tenggaro, saya boleh lihat blok kepunyaan tanah kepunyaan Pak Saleh katakanlah, saya boleh beritahu dia berapa pokok dia ada, berapa pokok dia tak ada, berapa sihat pokok tu saya boleh lihat melalui hanya dengan guna sistem tersebut dalam pejabat saya. Dan kita baru ni telah melaksanakan program sekolah Perdana Menteri umumkan baru ini, MRSM Trola akan melaksanakan program MRSM Ulul Albab bertahun harapan. Banyak perkara lah. Tapi memang banyak perkara lagi tak laksanakan betul lah. Kalau saya kata-kata 60%. Kalau masih ada lagi. Boleh katakan half full or half empty, boleh kata. Tapi saya dah 60% lebih daripada separuh dah. Memang ada. Kita anggap memang ada. Dan kita sentiasa ingin menambah baik apa yang belum, apa yang perlu. Okey, barangkali Dato' Amiruddin, saya juga difahamkan bahawa Felda juga melancarkan apa yang disebut sebagai program pembangunan peneroka ataupun PPP, dan ini ada kaitnya dengan membantu sekuriti makanan negara. Boleh kita kongsikan sedikit apa yang dimaksudkan dengan program pembangunan peneroka ataupun PPP? Aset utama Felda adalah tanah. Kita secara keseluruhan seperti yang Tan Sri sebut tadi 2 juta ekar lebih 2 juta ekar tanah. Sedia maklum kebanyakannya ditanam sawit, tapi masih ada kita ruang-ruang tanah yang kita boleh tanam tanaman-tanaman lain. Terutamanya untuk memenuhi food security ni, gedung makanan negara. Memang Felda diseru pun oleh kerajaan mengambil tugas utama dalam usaha kerajaan, menyokong usaha kerajaan untuk mengurangkan dependensi kita kepada makanan import. Jadi kita bila ada tanah, kita ada peneroka dan generasi di dalam kawasan Felda yang boleh membantu usaha JMN ni. Dan pada masa yang sama kita diberi modal oleh kerajaan melalui program PPP. Jadi bila ada tanah, ada modal, ada tenaga kerja, insya-Allah kita dapat menyelesaikan beberapa masalah. Nombor 1, JMN, Gedung Makanan Negara, untuk menyelesaikan masalah food security Malaysia. Kedua, dapat mempertingkatkan
pendapatan peneroka itu sendiri, walaupun sawit dah cantik, tapi kita boleh tambah lagi sebab dalam rancangan ada generasi, ada anak, ada cucu yang juga memerlukan kerja untuk menyara hidup mereka. Jadi kita gunakan tenaga kerja diorang dan mempertingkatkan pendapatan warga Felda, penduduk yang ada di kawasan Felda, dengan dana yang diberi melalui program PPP ni. InsyaAllah kita dapat menyelesaikan beberapa masalah tadilah seperti yang disebut, dan memang usaha sedang berjalan dan hasil pun dah kita nampak mula daripada pertengahan tahun ini ada tanaman-tanaman yang telah mendatangkan hasil dan memberi pendapatan yang lebih kepada peneroka. Sedikit dapatkan pandangan Datuk jugalah. Ini kita bawa kepada apa yang berlaku situasi sekarang ni lah. Kita baru saja dilanda dengan pandemik COVID-19, masih lagi sebenarnya berada dalam keadaan yang membimbangkan. Walaupun kita baru bergerak ke fasa endemik, tetapi sekurang-kurangnya ianya memberi sedikit kebebasan dan kelegaan pada rakyat kita. Kemudiannya berlaku pula situasi ekonomi global yang tidak menentu dan sebagainya. Dan satu masalah yang dibangkitkan ialah tentang kekurangan tenaga kerja yang boleh dibawa masuk ke negara kita. Apakah itu memberi impak ataupun kesannya agak serius? Sudah pasti. Sebab memang kita dah dia menjadi kebiasaan. Rata-rata ladang kita, baik yang Felda, baik yang Saidabi ataupun ladang-ladang lain, bergantung kepada pekerja asing. Jadi ia menjadi lebih ketara pada masa pandemik COVID baru ini. Tetapi kelebihan ada pada Felda. Sebab setiap ladang kita ada komuniti. Cuma nak cari kaedah macam mana, formula macam mana untuk memenangi hati generasi di dalam kawasan Felda untuk masuk ke ladang. Mungkin tak dapat menampung sepenuhnya vacuum yang ditinggalkan oleh buruh asing. Tapi sekurang-kurangnya 30-40% daripada kekosongan yang wujud hasil daripada kekurangan buruh asing itu dapat ditampung. Tapi memberi impak tak ataupun kesan kepada pendapatan Felda secara keseluruhannya, terutamanya dari segi pendapatan kepada peneroka sendiri? Pendapatan Felda tak penting, yang penting pendapatan peneroka. Ada juga dia lebih pada opportunity loss lah. What if kalau kita ada lebih tenaga buruh dengan harga yang cantik ini, income peneroka akan lebih tinggi. Sebab kalau kita lihat, kalau dibandingkan dengan tahun 2018, 2017, memang pendapatan peneroka dah tinggi sebab harga sawitnya tinggi. Tapi that's why I say opportunity loss. What if kalau kita ada lebih lagi 30% lagi tenaga buruh asing kerja di ladang kita, yield lebih, maknanya hasil tan daripada setiap ekar tu dapat lebih dengan harga yang cantik ni, memang saya pasti rata-rata peneroka mungkin akan dapat pendapatan lebih daripada RM20,000. Sebenarnya ada penyelesaian yang telah dikemukakan oleh belia Felda sebenarnya. Lalu beritahu sikit pasal KVK mungkin. Okey, apa tu bila kita melihat kepada berlakunya kekurangan tenaga buruh asing, kita belia ini merupakan satu peluang pula pada kita untuk kita memberi peluang pekerjaan kepada generasi Felda ataupun anak-anak peroka yang duduk di rancangan. Sebab tu Majlis Belia Felda kita berbincang dengan Felda Plantation Management, anak syarikat Felda yang menguruskan ladang-ladang peroka ni, untuk kita wujudkan satu program yang kita namakan sebagai KBK, kontrak borong kecil, di mana anak-anak peroka yang berada di rancangan yang ada kepakaran, ada kemahuan untuk melaksanakan kerja di ladang, sama ada sebagai penuai ataupun membaja, merumput dan sebagainya, dia tidak melalui proses tender melawan harga ni. Maksudnya siapa yang berminat, ada 3-4 orang datang ke pejabat, jumpa dengan pihak pengurusan Felda ataupun pihak pengurusan FPM, akan bagi kerja tu dengan nilai yang kecil lah, RM5,000. RM5,000 tu biasanya dibuat kerja tu dalam tempoh masa 1 minggu. Habis je kerja tu cukup RM5,000, claim, lepas tu kita bagi dia kerja yang lain pula. Dan Alhamdulillah saya pun agak terkejut juga. Selama ni kita berfikir negatif pasal anak-anak muda ni tak nak kerja kat ladang dan sebagainya. Tapi apabila kita buka peluang sebegini, lebih kurang 3,000 orang anak peroka di rancangan yang terlibat dengan kerja-kerja di ladang, termasuklah yang disebutkan oleh Tan Sri sebelum ni dalam media, di Felda Keratung 7, 100%
yang bekerja di ladang di Felda Tenggara 7, Felda Keratong 7 ni adalah baru tempatan. generasi Felda 100% tidak bergantung langsung kepada tenaga buruh asing. Jadi dengan adanya program-program sebegini, dan kita pun sedang memperkasakan lagi, kita sedang berbincang lagi dengan pihak FPM, kita nak jadikan kerja di ladang ni satu kerja macam gig ekonomi lah. Boleh mohon melalui apps, dah siap kerja nanti diperakukan melalui apps, dan akhirnya bila pengurusan payment tu masuk dalam akaun dan sebagainya. Dan dalam masa yang sama juga kita bincangkan di peringkat pengurusan Felda, orang muda ni akan lebih minat lagi bekerja di ladang dengan adanya mekanisasi ladang ni. Selain daripada dapat mengurangkan penggunaan tenaga, ia juga nampak lebih rare lah kalau orang muda. Sebab tu masa the new technology. The new technology. Sebab tu masa mula-mula Datuk Seri sebutkan soal orang muda terlibat dengan ladang ni, kita buat satu program khusus pengendalian drone, operator yang kita drone saksikan di gambar yang sekarang. kita tengok di gambar. Alhamdulillah masa kita buat tu dah 20, permulaannya 22 orang terlibat, dan mereka ni telah bekerja di anak syarikat Felda lah, berkaitan dengan aduan dengan Felda Prodata. Dan ini dari semasa ke semasa memang kita sentiasa nak membantu dan ke depan lah dalam hal-hal teknologi ni untuk membantu dari segi pengurusan ladang di rancangan. Okey, semakin menarik sebenarnya info-info yang kita terima dari perbincangan ini, tapi seperti biasalah kita diarah untuk berehat dulu buat seketika, dan saya pasti ianya akan menjadi lebih menarik sekiranya anda yang berada di luar sana juga, terutamanya mungkin anak-anak Felda ataupun golongan Felda sendiri, di mana saja anda berada juga mungkin ingin meluahkan perkara-perkara yang mungkin tidak diperhatikan dengan jelas oleh pengurusan Felda. Jadi gunakanlah kesempatan ini, dan gunakanlah dua talian yang kami sediakan kepada anda, 032697 9767, 032697 9768. Rehat dulu. Okey, kita kembali semula ke ruang bicara ini. Masih lagi bercakap tentang Felda, kejayaan dalam keberkatan. Dan tentunya kita masih lagi bersama dengan 3 orang kuat dari Felda, yang berhormat Tan Sri Dej Yusof selaku pengerusi Felda. Kita juga ada Datuk Amiruddin Abdul Sattar, iaitu pengarah besar Felda, dan kita ada juga Encik Muhammad Fazli Hassan yang merupakan Presiden Majlis Belia Felda Malaysia. Baik, saya difahamkan kita ada pemanggil di talian sekarang ini. Bahar dari Kuala Lumpur sudah pun ada di talian kita. Assalamualaikum Bahar. Waalaikumsalam Sarkawi. Ya, saya. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Okey, sihat ya? Ya. Okey. Assalamualaikum kepada 3 ahli panel ni Sarkawi ya. Ya. Waalaikumsalam. Terima kasihlah pada bernama kerana bagi saya peluang kena Sarkawi ya. Dan juga teruskanlah bernama untuk utarakan apa permasalahan rakyat dalam negara ni, khususnya malam ni hal-hal Felda ya. Ya. Okey, Sarkawi, saya nak cerita pasal sejarah sikit lah. Felda ni pada 1956 ditubuhkan di bawah LPKP kan, dia oleh Tun Razak dengan kurniaan tanah seluas lebih kurang dalam 1 juta hektar kalau tak silap ya, untuk tanam sawit yang getah kan. Jadi soalan saya lah kepada ahli panel kan, adakah kebenaran telah diberi kepada peneroka-peneroka setelah diorang selesai hutang-hutang diorang ni untuk buat dia punya own decision untuk buat tanaman apa selain pada kesawit dan juga getah. Macam pengurus besar yang bagi cakap tadi kan, sekarang ni is the best time untuk tanaman sumber makanan ya Sarkawi kan. Mungkin dia orang nak tanam jagung ke apa benda semua kan, mungkin dapat hasil lagi lumayan kan. Tapi kalau adakah mereka boleh buat suka dia orang ataupun masih ditentukan oleh Felda. Okey, yang keduanya Sarkawi, untuk untuk pemimpin muda ni lah kan. Berbagai kerjaan Felda dah buat, termasuk dengan Tan Sri sekarang ni kan. Tapi yang saya agak muskil ni sekarang ni adalah dari segi gejala sosial ni. Gejala sosial masih tinggi lagi di kalangan
ke peneroka apa semua, tak kira lah Felda ke Fekra kan. Jadi apa perancangan Felda untuk membasmi ataupun untuk mengurangkan gejala ni daripada berlaku seluas-luasnya. Okey. Itu saja Sarkawi saya punya pencerahan persoalan malam ni Sarkawi. Baik. Terima kasih Sarkawi bagi saya peluang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak-banyak Bahar. Jadi persoalan yang pertama tu mungkin tak tahulah sama ada Tan Sri atau Datuk. Ya. Selama beberapa tahun ni memang kita sentiasa mencari tanaman baru ataupun tambahan untuk menambah hasil income peneroka. Tapi kita kena buat bersama lah. Kalau secara kecil-kecilan memang kita tak pernah menahan ataupun menghalang peneroka untuk bela ayam, bela lembu, tanam benda lain, tapi secara kecil-kecilan. Tapi kalau dari segi ladang Felda, 10 ekar yang diberi pada setiap peneroka tu, kita kena buat keputusannya bersama. Memang sekarang kita dah tahu industri sawit, pembeli dia macam mana, proses dia macam mana. Jadi bukan benda baru yang industri yang kita bangunkan ni selama 40 tahun ataupun 50 tahun yang telah mendatangkan kejayaan. Jadi untuk cari satu tanaman baru, hasil baru yang boleh mengambil alih sawit bukan mudah. Kita bukan lihat dari segi nak menanam aja. Sektor support system dia. Siapa nak membeli, siapa angkut macam mana, proses macam mana, mungkin kilang di mana. Kita katakan tadi ialah tanah sampingan, bukan ladang yang 10 ekar tanah sampingan yang mungkin ini ada sedikit kekeliruan. Sebab pada Datuk Pengurus Suaka tadi ialah tanaman lain. Itu tanah-tanah yang lain, bukan kebun peneroka lain. Mungkin. Ya, itu memang kita sentiasa mencari dan memang kita berjumpa selama bertahun ni, ada yang berjaya, ada yang tak berjaya. Of course sekarang ni kita bagi lebih tumpuan lah, terutamanya pada tanah-tanah Felda yang tak ada bukan ladang, untuk kita sokong usaha kerajaan dalam meningkatkan independensi kita, food security. Kita dah mula tanam jagung di Perlis, Cuping Perlis, untuk bagi menurunkan harga makanan peternakan. Tapi yang saya lebih faham tentang apa yang dipersoalkan tadi, sebenarnya peroka-peroka ni apabila dapat tanah 10 ekar daripada kerajaan dah habis bayar dan sebagainya, mereka terikat dengan syarat untuk menanam apa tanaman tu yang ditetapkan. Kalau sawit lah, kalau getah lah. Sebab tu sebelum ni kita ada berbincang soal macam mana kita nak sustainkan pendapatan peroka getah ni, nak gantikan dengan sawit. Kita perlu melalui satu proses permohonan dengan pihak kerajaan dan sebagainya. Jadi untuk tanah asas 10 ekar tu memang dah ditetapkan. Tapi yang disebut oleh Datuk DG tadi tu, ataupun yang ditanya oleh pihak Encik Bahar tadi, mungkin tanah-tanah yang bukan tanah ladang yang kita sedang usahakan dengan projek PPP ni. Nama pun Program Pembangunan Peroka. Ada mungkin dalam satu rancangan tu ada 5-6 ekar tanah kosong yang boleh diusahakan oleh koperasi ataupun MBFM, KAF dan sebagainya untuk buat tanaman cili ke, untuk buat projek anak dan sebagainya. Itu memang sedang dilaksanakan oleh Felda sekarang ni lah. Nanti Fadli akan jawab persoalan yang dibangkitkan, soalan kedua tu. Tapi sebelum tu saya juga nak dapat pandangan baik daripada Datuk maupun Tan Sri. Ada juga yang suruh saya bertanya. Kita tahu bahawa harga getah sekarang ni tidak begitu menentu, dan ini memberi kesan sebenarnya kepada peneroka yang menanam getah. Apa tindakan Felda sebenarnya selain daripada apa yang disebut insentif yang disebut oleh Amat Berhormat Perdana Menteri? Tetapi kenapa Felda tidak membuat satu keputusan yang itu untuk menukar penanaman getah itu kepada sawit misalnya? Apakah itu ada kesukaran untuk melaksanakannya? Bukan kesukaran. Bila peneroka yang dulu mula nak tanam semula membuat pilihan untuk tanam getah. Dulu. Sekarang bila lihat tanaman sawit hasilnya lebih tinggi, ada yang mereka dah nak tukar. Jadi kita tidak ada halangan. Kebun-kebun getah yang sekarang ini dengan getah yang nak tukar kepada sawit, selepas bila tanam semula dilaksanakan, kita memberi kebenaran kepada mereka. Ini tak terima isu sebenarnya. Kerana pemilihan untuk tanam getah dulu dibuat oleh peneroka semasa kita buat tanam semula dahulu. Pandangan Datuk? Ya, kita tak menghalang, tapi dia pilihan harus nombor satu daripada peneroka atas
kesudian ataupun bersama dengan Felda, sebab kita nak melihat kesesuaian jugalah, sebab dia walaupun kita satu Malaysia ni hampir sama cuaca, tapi ada perbezaan juga, ada satu tempat ke satu tempat yang mana lebih sesuai tanam sawit, yang mana lebih sesuai tanam getah. Itu faktor-faktor lain lah, tapi nombor satu pilihan adalah di kalangan peroka. Tapi kalau harga getah itu terus merudum, Datuk, ya, dan ini memberi kesan ataupun impak kepada peneroka, apakah Felda akan terus memberi bantuan keuangan dalam usaha untuk memberi sedikit kesenangan kepada peneroka? Memang kita sedang lakukan dan telah dilakukan sebelum ini, dan kita akan teruskan kalau perlu. Tapi kita masih mencari kaedah di mana hasil untuk menambah hasil pendapatan peneroka itu prioriti nombor satu lah. Okey, gejala sosial. Tak tahulah Fatwi how serius sebenarnya bila kita sebut tentang gejala sosial di kalangan peneroka. Generasi Felda. Generasi Felda. Yalah, baru-baru ni ada keluar di Dadah Akhbar sebutkan soal Felda lubuk dadah. Keluar je statement tu, saya pun terus berhubung dengan pihak PDRM dan kita telah buat kunjung hormat kepada Datuk Ayub Han, Jabatan Narkotik, dan kita berbincang bentuk bagaimana program yang kita boleh buat secara bersama di rancangan. Dan Alhamdulillah start daripada itu kita telah bermesyuarat sebulan sekali antara pihak Felda, Majlis Belia Felda, PDRM, AADK. Kita mencari solution macam mana kita nak selesaikan masalah gejala sosial di bawah. Dalam masa yang sama, kita Majlis Belia Felda ni, kita pun salah satu daripada badan gabungan dalam Majlis Belia Malaysia dan juga duduk di bawah Kementerian Belia dan Sukan. Kita pun ada program-program yang kita memang laksanakan setiap tahun. Contohnya kita buat program Kamu, Kem Anak Muda. Kita pesertanya di kalangan anak-anak peroka yang berumur 16-17 tahun ke atas. Kita buat dalam bentuk yang berkemah. Kita panggil motivator ataupun kita panggil mereka-mereka yang pernah terjebak dengan dadah dan sebagainya untuk memberi kesedaran kepada anak-anak peroka tu lah. Dan Alhamdulillah masa sebelum PKP kita telah buat program ni sebanyak 8 siri. Dan kita telah berjaya mengumpul lebih daripada 600 anak peroka untuk kita mengelakkan daripada terjebak dengan gejala sosial ni. Selain daripada itu, kita Majlis Belia Felda juga kita terus dengan aktiviti-aktiviti kita di rancangan lah. Program sukan bersama dengan Jabatan Pembangunan Komuniti Felda, program-program pertandingan-pertandingan dan sebagainya untuk mengelakkan daripada anak-anak peroka ni terjebak dengan gejala sosial lah. Selain daripada program-program yang bersifat sosial tu, Fadli, saya juga nak dapat pandangan Fadli lah. Tadi pun kita timbulkan masalah kekurangan pekerja asing disebabkan oleh pandemik COVID dan kemudiannya berlaku pula keadaan ekonomi yang tidak menentu. Apa yang dilakukan oleh Majlis Belia Felda sendiri untuk membantu Felda, kalangan belia-belia yang ialah generasi muda yang mungkin boleh bekerja di ladang dan sebagainya, tetapi mungkin kerana tak glamour dan sebagainya mereka tak nak. Jadi apa program yang dilakukan oleh pihak tuan? Itu tadi yang saya sebutkan tadi, program KBK tadi. Itu saja. KBK satu, yang kedua kita jenamakan balik satu peluang pekerjaan kita namakan sebagai Brigade Operasi Ladang. Di mana anak-anak peroka yang bekerja, yang berminat untuk bekerja di ladang secara bekerja, bukan kontrak. Tadi kontrak KBK. Yang ni Brigade Operasi Ladang ni bekerja dengan Felda lah di ladang. Mereka diberikan banyak keistimewaan. Allowance motor, allowance pakaian, allowance kedatangan, macam-macam jenis allowance. So pelbagai keistimewaan. Sebenarnya lebih menarik sekarang kerana kita lihat di Felda ni, di rancangan ni dah mula guna drone. Kalau mekanisasinya dah bawa traktor dah lain daripada dulu lah, bukan dulu tu acik dengan kapak dengan tukul tak ada lagi. Jadi dengan allowance yang telah diberi, ia je lebih menarik. Dan kita dah akan keluar dengan KBK 2.0, di mana kita akan latih mereka, kita akan guna software untuk mereka mentadbir, kita akan guna di mana mereka boleh track lokasi pekerja-pekerja mereka. Dan dengan pendapatan yang lebih lumayan. Saya rasa ini kita tak boleh melihat buruh asing lagi sekarang ni. Kerana buruh asing dah jadi perkara thing of the past. Tak boleh. Dia tak akan terus berkurangan. Jadi kita lihat
Alhamdulillah sebenarnya beliau-beliau dah mula kembali ke ladang. Jadi saya merasa terima kasihlah kepada Fazli sebenarnya yang telah dapat menarik beliau-beliau ke ladang kembali. Kita juga nak dapat pandangan Tan Sri lah. Ini tentang apa yang Tan Sri sebut di awal tadi itu, pertukaran status MRSM Felda terolak daripada program Premier kepada program Ulul Albab itu. Apa yang dilakukan sebenarnya? Apa perubahan yang akan berlaku sebenarnya? Kalau dahulunya MRSM terolak itu MRSM biasa. Dan dengan adanya program Ulul Albab ini yang akan melahirkan bukan hanya profesional tapi profesional yang hafiz. Itu sebenarnya. Jadi mengadakan sekolah tahfiz sains lah di bawah kelolaan MRSM. Itu. Yang program wakaf apa yang akan manfaat yang akan diperoleh selain of course lah pahala yang kita harapkan, tetapi apa sebenarnya matlamat yang ingin dicapai oleh Felda? Wakaf sebenarnya kena satu sesi lagi tu. Kena satu sesi lain. Sebenarnya dia wakaf ni sebenarnya dia boleh menjadi satu kerajaan. Dia besar sebenarnya. Ia merupakan sektor ekonomi ketiga, saya katakan. Ataupun ummatik ekonomi ummah. Kita ada bahagian sektor kerajaan, kita ada sektor swasta dan kita boleh ada sektor wakaf. Dan sektor wakaf ni bukan hanya kecil, dia boleh jadi macam zaman Uthmaniyah dahulu, dia lebih besar daripada sektor kerajaan. Dan dia lebih membentukkan kepada kesukarelawanan, dan orang buat kerja tu dengan penuh kesukarelawanan dan dia tak fikir pasal gaji. Ini kehebatan dia, kata lillahi ta'ala. Jadi ini satu sektor yang sistem ekonomi konvensional tak ditulis oleh Adam Smith lah. Dalam sistem ekonomi konvensional besar sebenarnya. Ini satu sesi besar lah. Dan saya menyuruh, saya ni panggil diri saya sebagai wakafer, orang yang suka melihat perkembangan ekonomi baru ini, sama juga dengan Datuk ni bawah ada Allahyarham Tan Sri Ali Hashim dahulu, tujuh okok KBJ ni. Kita mempunyai kefahaman yang sama dan insyaAllah kita boleh memperkasakan ekonomi Islam ini, iaitu dikatakan dengan wakaf lah. Lalu dan dia boleh buat apa yang kerajaan buat. Dia boleh bina sekolah, dia boleh bina rumah kebajikan, dia boleh bina hospital, dia boleh bina jalan raya, dia boleh buat kebajikan. Wakaf boleh buat semua sebenarnya. Itulah kehebatan wakaf yang jarang-jarang diketahui oleh umum. Okey, kita terampil di penghujung sebenarnya Datuk ya. Masa begitu pantas berlalu lah. Macam apa ni Tan Sri sebut tadilah, Datuk daripada bidang perubatannya dulu. Sebelum sektor perubatan. Saya bukan bidang. Okay. Dia accountant SCCA. Bukan doktor. Okey, apa yang Datuk lihat, kenapa Datuk bersama dengan Felda sebenarnya? Adakah kerana tawaran gaji ataupun kerana Datuk melihat satu visi yang cukup besar sebenarnya yang boleh dicapai melalui kejayaan Felda akan menjadi kejayaan negara? Ni lagi topik sikit ni. Of course, saya mana-mana organisasi lihat pada kepimpinan lah. Saya tertarik pada kepimpinan Tan Sri, yang saya yakin boleh membawa kejayaan kepada Felda di dalam keberkatan pula itu. Jadi kalau diberi peluang dan ruang, memang saya sanggup dan bersedia untuk bersama dan mengambil peluang ini untuk membawa kejayaan kepada Tan Sri begitu positif. Tan Sri menyebut bahawa Felda mempunyai masa depan yang cukup gemilang, cukup cerah. Apakah sama Datuk juga melihat mempunyai visi yang sama ke arah itu? Ya. Lepas itu saya tak lepaskan peluang ni berkhidmat di dalam Felda bersama dengan Tan Sri, sebab kita nampak kejayaan itu akan tiba. Dan seperti yang saya sebut tadi, Felda telah berjaya sebelum ini. Jadi tidak mustahil Felda dapat berjaya buat kali kedua ataupun kali ketiga. Dan kelebihan pada masa ini, kejayaan dalam keberkatan. Bagaimana dengan Fazli? Apa lagi harapan Fazli kepada Felda sebenarnya? Terutamanya dalam bila saya membantu melihat generasi muda. Bila saya melihat visi dan misi Datuk Sri jelas, Tan Sri jelas, kita lagi lah sebagai anak broker. Saya ni anak broker, saya ni pun menantu broker. Anak dan menantu. Anak dan menantu. Jadi saya rasa
saya suka untuk turut bersama-sama menyumbang dalam pembangunan Felda itu sendiri. Sebab ialah kita duduk di rancangan daripada susah. Ayah saya pun dulu pemimpin peneroka juga. Kan kita sama-sama dulu masa susah kan. Hari ini Felda dah berubah sikit. Lepas tu ada sedikit masalah. Kita nak berubah semula jadi yang lebih baik. Jadi saya rasa saya nak turut serta untuk bersama-sama membantu menjadikan Felda ni berjaya, dan semestinya kejayaan tu dicapai dalam keberkatan. Itu yang saya rasa orang muda ramai yang nak terlibat secara bersama. Sebab tu bila Datuk Seri Tan Sri sebut tadi soal coding and robotik, saya nak menyeru kepada rakan-rakan saya yang berada di luar sana, anak-anak peroka yang telah berjaya, program coding and robotik adalah program yang dibuat di sekolah rendah, dan kita tidak menggunakan dana Felda ataupun dana kerajaan. Kita menggunakan dana hasil daripada sumbangan anak-anak peroka yang berjaya. Jadi saya menyeru kepada rakan-rakan saya yang dah berjaya, pergi balik ke rancangan, jumpa pihak perusahaan Felda ataupun sekolah, kita sumbang seorang sedikit untuk pastikan program coding and robotik ni berjaya, dan kita dapat melahirkan generasi Felda yang lebih berjaya pada masa akan datang. Okey, di penghujung ni Tan Sri, apa lagi yang ingin Tan Sri sampaikan? Ramai juga di kalangan peneroka Felda yang rasa tak puas hati dan sebagainya. Nasihat Tan Sri lah kepada golongan ini yang mungkin kita takut nanti seolah-olah menjadi semacam racun dalam madu pula. Tak kita sedari rupanya ada racun dalam madu yang begitu manis dan sedap. Tapi nasihat mula saya masuk Felda, saya lihat kita ada isu besar dalam Felda, dan saya dah katakan tadi cawan tu 40% penuh. Okey, maknanya ada 60% yang boleh diisi. Ini isu-isu yang ada dalam Felda. Sekarang yang 40% dah tingkat 60%. Ada lagi 40%. Jadi jelas saya katakan tadi, kalau hasil dah naik 2 tan, kalau minda peneroka dah mula suka memberi daripada menerima, kalau kita lihat teknologi diguna, sekolah ditambah baik, pelaksanaan ulul albab, pendapatan peneroka bertambah. Jadi baru ni tak ada orang sebut hutang peneroka dah dihapus 8.3 bilion, 80%. Ini penambahbaikan yang tak boleh kita sangkal. Jadi kalau nak kata memang ada lagi 40% yang akan sentiasa bercakap, tapi yang bercakap ni pun kadang-kadang duduk orang lumpur. Banyak perkara tak tahu lagi. Tapi sebab tu saya datang ke Bernama pada hari ini untuk memberitahu apa yang telah terlaksanakan dan apa yang akan kita laksanakan. InsyaAllah saya positif, dan golongan yang tadi 60% tadi yang bising tadi dah kurang 40%. Jadi insyaAllah kita akan kurang lagi 20%. Dan insyaAllah kita cuba yang terbaik lah. Dia katakan an uridu aslah himastata', kita cuba yang terbaik itulah. Dan Tan Sri yakin bahawa apa yang Tan Sri ingin capai itu sebenarnya InsyaAllah boleh dicapai. saya dah banyak kejayaan-kejayaan, dan saya yakin insyaAllah dengan pertolongan Allah kita boleh capai kejayaan-kejayaan tersebut di dalam keberkatan. Betul. Okey. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada Yang Berhormat Tan Sri Idris Yusof. Terima kasih kepada yang berbahagia Dato' Amiruddin Abdul Sattar, dan terima kasih kepada saudara Muhammad Fazli Hasan. Perjuangan yang penuh dengan cabaran sebenarnya bila kita bercakap tentang Felda, dan ianya bukan merupakan satu perjuangan yang mudah, tetapi saya percaya dengan ketokohan yang ada kepada Dato' Amiruddin, dengan ketokohan yang ada kepada Yang Berhormat Tan Sri Idris Yusof, dan kesungguhan yang dilontarkan oleh saudara Muhammad Fazli, tidak ada sesuatu yang mustahil sebenarnya untuk dicapai kalau semangat kita untuk melakukan sesuatu yang baik itu sudah pasti akan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Baiklah, terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di Ruang Bicara ini. Banyak lagi persoalan yang ingin saya kongsikan sebenarnya, tetapi mungkin di masa-masa yang akan datang kita akan jemput ketiga-tiga tetamu ini untuk datang semula ke Ruang Bicara ini. Tetapi apapun, jutaan terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di Ruang Bicara, dan seperti yang selalu kami janjikan kepada anda, seperti juga janji-janji yang dibuat oleh pengurusan Felda misalnya, Ruang Bicara akan terus berbicara sama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.